Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita yang seterusnya, pelajaran yang ke-16 atas tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Baik. Boleh rujuk buku teks bermula muka surat 149. Baik. Atas tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Baik, kita perhatikan dan teliti. Baik, ada dialog. Anak murid tanya kepada ustaznya, "Ustaz, bagaimanakah Islam boleh tersebar ke seluruh dunia?" Ini pertanyaan anak murid kepada ustaznya. Maka ustaznya memberitahu, inilah antara sebab boleh tersebarnya agama Islam ke seluruh dunia. Disentuh dari sudut strategi. Ini strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesan dakwah Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan tersebarnya agama Islam ke seluruh dunia, ataupun ajaran Islam ke seluruh dunia. Pertama, strategi pertama, Nabi mengukuhkan negara Islam. Bagaimana cara Nabi mengukuhkan negara Islam? Dengan membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Antara intipatinya, menghapuskan amalan jahiliyah. Menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Yang kedua, Nabi melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Yang ketiga, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Baik, dalam strategi yang pertama ini ada dua isi penting. Yang pertama, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, dan yang kedua, apa yang Nabi lakukan? Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam. Bagaimana caranya? Nabi mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Zakat dan jizyah. Zakat kita dah tahulah apa erti zakat. Jizyah ni, apa dia jizyah ni? Kita tengok di sini. Jizyah dia ada tulis sini. Mana? Di bawah ni. Okey, ini dia. Apa itu jizyah? Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Itulah jizyah, iaitu cukai. Baik, seterusnya strategi Nabi yang Nabi guna, iaitu strategi yang kedua untuk menyebarkan agama Islam ataupun menjadi penyebab tersebarnya agama Islam ini ke seluruh dunia. Nabi guna strategi yang kita dah sebut tadi. Dan yang kedua ialah menekankan tanggungjawab berdakwah. Nabi tekankan tanggungjawab berdakwah. Dengan cara peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Itu strategi Nabi yang kedua, iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Nabi bagi tahu peranan menyampaikan dakwah Islam ini dipikul oleh setiap Muslim, tak kira lelaki ataupun perempuan. Seterusnya, saling bergandeng bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Itu cara Nabi terapkan ke atas
semua umat Islam agar saling berganding bahu. Untuk apa? Mempertahankan kesucian Islam dari ancaman musuh. Seterusnya, strategi yang ketiga, apa dia? Nabi menjalinkan hubungan luar. Dengan cara yang pertama, menghantar utusan dan gubernur. Menghantar utusan dan gubernur. Apa tugas mereka? Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab. Kabilah-kabilah ni kaum-kaum lah, ataupun kumpulan-kumpulan Arab. Dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka memeluk agama Islam. Seterusnya, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Manakala dalam strategi yang ketiga ini, isi nombor 2, ini nombor 1, Nabi menghantar utusan dan gubernur, dan kedua, Nabi buat macam mana? Nabi menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk agama Islam. Ini ada 3 cara yang kita sebut tadi. Menjawab pertanyaan anak murid yang tadi. Bagaimanakah Islam itu boleh tersebar ke seluruh dunia? Maka jawapannya, Ustaz dia bagi tahu, berpandukan 3 strategi. Ada 3 strategi yang dijalankan ataupun yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam ataupun untuk berdakwah. Dan kesannya, tersebarnya agama Islam ke seluruh dunia. Strategi tersebut, ini ada yang pertama, iaitu Nabi mengukuhkan negara Islam. Strategi yang kedua, Nabi menekankan tanggungjawab berdakwah itu ke atas setiap Muslim. Dan yang ketiga, Nabi menjalinkan hubungan luar untuk menyebarkan agama Islam. Maka inilah antara sebab ataupun kesannya agama Islam itu ke atas negara-negara lain ataupun ke pelosok dunia. Baik. Mudah-mudahan kamu dapat memahami kisah yang kita cerita ataupun strategi yang kita dah baca sebentar tadi. Maka di sini Ustaz dah sediakan nota ringkas untuk kamu salin. Cukup kamu hanya menyalin nota yang Ustaz sediakan ni. Ustaz dah buat nota-nota yang padat dan ringkas untuk mudah kamu fahami. Iaitu strategi yang pertama, ini isi penting dia. Kemudian adanya strategi yang kedua, ini isi pentingnya, serta strategi yang ketiga. Cukup setakat ni kamu salin apa yang Ustaz sediakan ini sahaja. Salin dalam buku tulis Jawi ataupun Ulum, dan sekiranya buku kamu masih di sekolah, kamu boleh gunakan buku tulis Al-Quran terlebih dahulu. Itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.